Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adalah merupakan suatu kerugian besar apabila bulan Ramadan meninggalkan kita, tetapi Allah masih tidak mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sepotong maksud hadis yang memberi impak maksimal kepada kita semua yang bakal duduk penghujung sehari dua lagi di dalam merebut peluang karunia yang cukup banyak di dalam bulan Ramadan ini. Bagi mereka yang telah dapat kain batik tadi, cap mangga ke, cap gajah duduk dan sebagainya, itu merupakan salah satu motivasi ataupun salah satu pengiktirafan daripada pihak masjid. Sesungguhnya kamu adalah orang yang menjadi contoh, ikon, role model dan teladan kepada mereka-mereka yang masih lagi belum mengisi ruang-ruangan dalam rumah Allah, apatah lagi dalam suasana kita masih dan sedang menyambut kelebihan dan kehebatan yang ada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab mau atau tidak mau, Pak kata pantun syabas, Anda adalah pelanggan bertuah. Aktifkan akaun Anda untuk memenangi hadiah menarik yang kami tawarkan, yaitu sebuah kereta yang berjenama Keranda, sebuah villa yang bernama Sri Kubur, pakaian terpilih daripada jenama Cop Kain Kafan, permata sumbangan Nissan Sedian Berhad. Dan oleh itu kunjungilah lagi mana-mana pusat taubat di masjid-masjid atau surau-surau berdekatan untuk kebahagiaan hidup sepanjang masa. Bila kita sebut soal bahagia ni tuan-tuan puan-puan, nampaknya bahagia tapi kadang-kadang lara. Sebab itu kalau kita tengok bila kita bersolat, hilang masalah. Minta semayang bermasalah juga, memang bermasalah. Jadi bila kita solat ni tuan-tuan, kita akan rasa tenang. Alhamdulillah kalau di Kuala Lumpur, awak dah hijrah di Kuala Lumpur, Ramadan di Kuala Lumpur ni tuan-tuan puan-puan, bangkit aja pagi, lepas sahaja kita solat subuh tu, dah lepas sahur kita solat subuh. Yang pergi kerja, pergi kerja. Yang hantar anak pergi sekolah, pergi hantar anak pergi sekolah. Tapi bila kita keluar saja daripada pintu rumah, kita tengok macam mana suasana di Kuala Lumpur. Keluar dalam keadaan tengok bunyi horn kiri kanan, tengok kereta jam, bukan jam sikit, jam gila punya cakap, jam gila. Memang berdarat-darat kereta, semua nak capai menuju destinasi pejabat. Cekat. Dalam keadaan naga pula kakak-kakak tengah bergencu pula dalam kereta, suami break, habis merah ke tepi, marah bergaduh laki bini dalam kereta. Nak pergi kita tengok pula kiri dan kanan tu bukan kehijauan tapi hutan batu. Kalau yang memandu tu hati pun hati batu, kiri kanan hutan batu. Bayangkan tuan-tuan, diselaputi oleh semua batu-batu. Mana nak nampak hikmah, sumber hikmah dia tuan-tuan. Even though begitu, ada lagi kita melihat kehebatan orang-orang di Kuala Lumpur. Masjid, surau, musola umum sampai start awal wal akhirah. Awak tadi ke Gunung Mesah sampai singgah. Awak kalau suka mesti singgah ke Masjid Ar-Rahman tu, singgah sembahyang asar. Tanya saya bertanya, Pak Bahar, ramai ke kita sembahyang? Betul ialah.
Tapi kata orang tu, bila kau sampai? Aku baru sampai lah, kalau kau ada di Masjid Gopeng. Masjid baru ke Masjid Lama? Masjid Lama lah. Oh, Masjid Lama. Itulah kata anak aku, Masjid Lama tu dari awal sampai dia hari tu penuh macam. Jadi bagi kain batik tadi tu baguslah satu motivasi untuk kita semua menunjukkan bahawa kalau ada pertandingan masjid penuh di Karya Gopeng ke, insya-Allah dimenangi oleh Masjid Lama. Jadi tahniah kita ucapkan. Awak mudah-mudahan tiap-tiap tahun memang sampai sini. Itulah 9 tahun, itulah andaian dan sembang santai orang otai-otai di kalangan kita di seluruh kampung-kampung. Jadi itu jap sabar. Yang paling penting kita kuatkan lagi dan kita pertingkatkan lagi. Macam mikrofon pun dah baru dah, alhamdulillah. Tak bodoh apa kan, tak lepas upgrade lagi. Dan saya tuan-tuan perempuan, saya mengucapkan juga syabas kepada keluarga Abang Man kita, Abang Man Postman kita, ya. Sebab setidak-tidaknya beliau melahirkan insan-insan terpilih di kalangan, selain insan-insan terpilih anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita belum lagi, tetapi setidak-tidaknya sudah ada satu contoh ikutan dan teladan bahawasanya anak-anak kita di Gopeng ni sebenarnya boleh meraih satu karunia Allah yang diberikan sebenarnya oleh setiap manusia ini kepada setiap manusia ini. Cuma nak ambil grab that chance atau tidak. Tapi alhamdulillah kita ucapkan syabas kepada Abang Man sekeluarga, isterinya juga, kerana menzahirkan dan melahirkan anak-anak yang akhirnya benar-benar sebagaimana doa, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang awal tu semua faham maksudnya, yang ujung tu menjadi imam kepada golongan-golongan yang bertakwa. Jadi ditunjuk oleh adik-adik itu. Jadi jadi contoh pada kita. Al-maklum sajalah tuan-tuan puan, sekarang ini zaman anak-anak muda ni tak kisah soal akhirat. Semalam saya buka puasa rumah seorang daripada orang kuat Kementerian Jabatan Perdana Menteri. Saudara kepada Bak, orang Johor panggil Bak lah yang betul. Pergilah kami makan. Selepas iftar, selepas kita solat maghrib berjemaah, tengah makan besar, sembang soal kenegaraan. Rata-rata seluruh kepimpinan masyarakat sekarang ni semuanya kelang kabut. Kelang kabut macam mana? Kelang kabut macam mana nak meyakinkan orang-orang yang dah tak yakin pada dia orang. Minta maaf cakap. Tak yakin macam mana? Sedangkan kita melihat hari-hari di dada-dada media, di sidang mana-mana media, surat khabar dan sebagainya. Hari-hari kita selak surat khabar, hari ini kita tengok bukan masyarakat. Kes apa? Kes tuan-tuan buang bayi, contoh buang bayi lah. Sampai kalau kita tengok selak, ada sampai bercakap, ini pula ada orang buang bayi dari gebang ada. Sampai bercakap apa? Dulu kes orang buang makcik, kelang kabut kita jaga anak-anak dahulu, kita nak pergi sekolah, dah jadi tak secure. Tuan-tuan puan-puan, Allah Ta'ala campakkan rasa khauf, rasa takut. Patutnya takut kepada dia, bukan takut kepada penjenayah. Penjenayah itu manusia biasa juga. Umar pernah bertemu satu budak yang semua orang lari tengah main, tapi bila budak tu seorang tak lari. Bila Umar tanya, kau anak siapa? Anak Zubair bin Awam. Patutlah ayah dia orang bertakwa. Dia tanya, mengapa kau tak lari? Bapa aku puasan, buat aku takut pada orang lain. Ayah aku puasan, takut dengan Tuhan. Hebat budak ni tuan-tuan perempuan. Yang itu dulu. Tapi kau takut depan orang, takut orang, takut tak diangkat orang, takut. Akhirnya apa jadi tuan-tuan perempuan? Nak jaga periuk nasi masing-masing, kes buang bayi makin melampak dalam negara. Kes zina ni tu sangat apa tuan-tuan. Zina ni biasa.